Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Okey, alhamdulillah kita berjumpa lagi malam ni untuk sedikit perbincangan sharing pasal kita punya one of cikgu share punya teknik ni, Fibo kita ni. So bila saya duduk orang kata praktis dalam sehari dua ni, so saya nampak ada sedikit clue lah macam mana kita nak dari segi psikologinya penggunaan Fibo itself lah. Alright. So saya tahu dah benda ni adalah cikgu saya punya expertise. Cuma saya lebih pada nak sharing saya punya dari segi saya punya perspektif lah. Macam mana saya memandang Fibo nak panggil Fibo, nama Fibo apa cikgu saya? Fibo rimau, Fibo kucing semua dah ada. So ni Fibo kancil, kalau Fibo apa tak tahulah. Alright. Fibo Tamada tu. Fibo Tamada kan Fibo apa pun dia apa-apa Fibo sekalipun ataupun teknik tu yang dihasilkan oleh mana-mana pihak sahaja pun dia tak boleh lari daripada asas teknikal. Daripada asas teknikal itulah terciptanya berbagai teknik, berbagai indie kan. Berbagai idea dalam nak menentukan cara trading kita. Okay, insyaAllah saya pun orang kata tak adalah orang kata sebab saya pun baru guna sebenarnya Fibo yang cikgu saya share tu. Cuma memang style saya lah, bila saya dapat satu teknik tu saya akan kaji kenapa benda terjadi. Kenapa dia perlu rebound kat situ? Kenapa dia perlu? Kenapa? So kalau benda tu tak orang kata apa? Tak ada jawapan dalam kepala saya. Jadi saya susah nak praktis. Saya tak boleh nak explore dia, saya tak boleh nak bedah siasat dia. Tak faham dari segi psikologi dia, kenapa dia perlu berjadi gitu, kenapa dia perlu rebound kat situ. Jadi saya agak tidak confident untuk pakai. Kan? Jadi of course lah benda tu kita kena buat back test dulu. Kita melihat beberapa sudut keberkesanan dia kat mana paling kuat kan. Jadi apa yang cikgu sharing sebelum ni ada tiga tempat lah yang kita tarik tu cikgu Kalau salah tolong betulkan lah. Candle by candle betul nombor satu. Ya, betul. Okey, dari segi wave ataupun trend tu sendiri betul. Ya. Dari segi kekuatan trend tu kan. Dan juga yang ketiga bila berlakunya gap up gap down kan. Ya. Ambil harga candle sebelum masa close tu. Lepas tu candle yang gaya gap down tu ataupun gap up tu ambil the higher ataupun the lowest lah kan. Betul. Betul. Dia tengok pada tu lah, kalau gap down highest dengan lowest lah. Right. So basicnya pada saya boleh nampak skrin semua Boleh. Fibo ni pada saya yang kita kena faham basic Fibo lah dulu. Of course lah. Jadi kita kena tahu kan Fibo ni apa-apa pun pada saya simpulkan ada tiga tujuan. Okey, kita nak melihat kepada tujuan Fibo tu sendiri adalah untuk melihat kepada tiga objektif dia lah. Right? Yang pertama, ini saya sambil berfikir tu saya tulis lah kan. Orang kata tak adalah proper sangat sebab idea ni dia datang tu tiba-tiba rasa nak sharing. So kita sharing lah. Kan? Boleh kita buka untuk kalau siapa-siapa nak tambah ke apa semua tu dipersilakan lah, dialu-alukan. Right? Okay. Pada perspektif saya lah, objektif Fibo ni pada yang pertama yang kita kena faham adalah dia untuk menentukan cikgu saya ada idea tak sebelum saya ni idea saya. Cikgu saya ada idea tak? Tak ada lagi, saya setakat tu je. Tu saya kata mungkin Cikgu Yu boleh tambah sikit lah macam ni. Okey. Tak apa, kita perbincangan Ini lebih pada perbincangan untuk memudahkan mantapkan kita punya trading lah. Okey. Objektif Fibo ni pada saya yang kita kena ambil tahu adalah pertamanya adalah untuk menentukan
supply and demand. Nombor 1. Right? So bila berkait dengan supply dengan demand ni, of course lah dia berkait dengan apa, buyer? Seller. Ya, buyer dengan seller. Betul? Yes. Seller. Dinas, Alif, Nizam, Ese. Dah, jangan duduk memilang sangat. Kita dah rakaman. Bukan. Macam ada dengar suara perempuan. La ilaha illallah. Oi, rakaman lah. Rakaman. Subhanallah. Behave. Pengawas. Tahu juga. Itu memang boleh dengar sampai bila-bila. Selagi video ni ada padan muka. Tak cakap suruh behave sana. Alright. So nombor 1 kita nak tengok kepada kekuatan siapa. Okay. Buyer ataupun seller. So bila kita gunakan level FIBO tu adalah selama ni kita baca dia nak nak pergi ke mana, betul tak? Sebenarnya kita nak mengukur kekuatan buyer dengan seller yang pertama. Okay. Nanti kita tengok pada candle. Kita ambil ni dulu. Right? Of course lah. Bila menentukan buyer dan seller ni, yang kedua pada saya dia adalah untuk kita baca arah tuju market ataupun market direction. Allah mudah, masih Inggeris kan mudah. Market direction je lah. Aduh. Biasalah. Kita orang kampung. Right. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 ni untuk apa? Agak-agak. Siapa boleh ni? Kuat naik tu. Masih tahu tak? Clue. Clue dia ada dekat skrin. Alright. Dia tu direction dah ada dah. Prediction tu direction lah kan. Forecast kan benda sama lah kan. Okay. Belum setuju? Boleh. Okay, tak apa. Nanti saya akan clearkan. Right? Okay. Sebab tu saya dah melukis sini ni. Ini standard FIBO Yang kita kena faham adalah macam kita selalu tahulah 618 adalah golden ratio. Because of dia berkait dengan kehidupan kita lah kan. Alam semesta kita, semua benda-benda putaran-putaran ni adalah center dia adalah 618. Betul tak? Yang tu nak faham lebih lanjut boleh Google, banyak dalam Google. Right. Molekul, atom apa semua pun dia berpaksikan pada 618 dan juga 382. Tapi dia orang kata apa? Finalize dia adalah dekat 618. Right? Tu saya tak nak ajar lah kan. 1 campur 1, 2 campur 1, 3. 3 tambah 2, 5 tambah 8. Itu asas FIBO lah. Buka dalam YouTube. Banyak dalam YouTube lah. Kan? Tapi yang kita kena faham, 618 ni adalah golden ratio yang mana kebiasaan yang dia akan carilah. Right, betul. So, suatu trend, dia akan kuat sangat tu, naik tu. Siapa naik tu? Saya mesti. Sorry. Okay. 382 is strong lah. Strong untuk dia rebound. 50 ni orang kata apa? 50-50 lah. Sama ada dia boleh turun ke 118 atau boleh turun meneruskan kenaikan. Right. Okay. Kita melihat kepada pembentukan candle. Sebab tu kita sekarang ni, kita sebenarnya kita nak tengok adalah nombor 2 ni sebenarnya. Betul tak?
Betul. Betul tak? Tapi dalam masa yang sama kita nak ukur lah siapa yang kuat dalam dalam FIBO ni. Siapa yang kuat, sama ada buyer ataupun seller. Okey. Ini chart yang dah complete. Jangan jadi macam ni. Macam mana kalau chart tak complete? Untuk pembentukan ni, pergerakan secara time frame kecil, dia akan jadi gini. Okay, ni kata ni Marubozu lah kan. Marubozu ni warna Marubozu warna hijau. Ni rakaman tak ada, kena jadi standard. Alright. Marubozu warna hijau. So Marubozu warna hijau ni basically dia dia harga buka kat mana? Permulaan. Bawah. Bawah okay. Bawah Ya. bergerak tom. Habis itu. Betul. Betul. Alamak. Habis itu. Itulah. Itu secara line chart-nya. Betul? Betul. Seorang aja. Alright. So, sebab tu kita nak kait dengan Cikgu Sel punya setup FIBO bangkit lah. Ibu bangkit. Ni daily punya. Dia akan jadi macam ni. Maksudnya dia lepas sini, dia biasanya dia akan berlaku gini lah. Kalau kita perhati dia buka saja pagi. Okay, kita ni balik. Dia akan pergi sini. Ya, sini betul. Sini memang area dia. Area dia punya tempat lantunan dia lah ni. Sebenarnya kalau kita perhati, saya dah perhati dah dekat Delhi ke dekat mana. Sini memang tempat dia latun dan juga di sini tempat dia latun. Yang tempat dia biasanya lah. Okey. Sini. Dan juga 618. Banyak sangat dia ni. Nanti kita tengok satu persatu. Of course lah, ini basic dia lah, support dengan resistance. Kenapa di sini? Kenapa kita ambil di sini? Kenapa agak-agak di sini? Kenapa Cikgu Sel sebagai pencipta FIBO ni, Cikgu Sel lah. Kenapa mengambil level ni sebagai tu? Ada apa sebab saya pun bukan kata tu, ini pertanyaan bukan saya uji pertanyaan sebab saya sendiri pun nak lihat kekuatan beli dan jual. Boleh buyer dan seller. Boleh jadi. Kalau atas tu Habis momentum. Tahu macam mana? Tak tahu sebab ni level 886, 786, 786 kita tahu biasa. 214, 114 ni. Sebab benda ni arah tujuan candle pecah atas atau pecah bawah. Dia kata level ni daripada mana Cikgu Sel asal dapat? Saya dapat dengan Cikgu Sabri. Oh, Cikgu Sabri. Oh, daripada FIBO ni kucing lah. Bukan asal Cikgu Sabri itu. Mana Cikgu Sabri? FIBO Rima. Daripada dia tu. Okey. Apa ni lah. Apa ni? Daripada dia lah level ni. Saya pun tak pastilah sebab saya tak jumpa lah kenapa tu. Cuma pada pandangan saya, because of apa? Dia 90% daripada candle tu. Pembentukan candle daily. Candle daily tak terbentuk lagi ni tau. Jadi bila dia nak terbentuk candle daily, dia kena at least dia kena lepas lah parah-parah ni pada saya lah. Jadi kita nak tengok di time frame kecil tu sebab apa? Macam saya suka tarik dekat di IB apa semua kan. Sebab apa saya tarik di IB? Kan? Sebab ni lah. Okay, kita biasanya kita trade di tak kisah time frame berapa, 9 minit ke 3 minit ke. Sekarang ni kita nak relate dengan mindset kita ni. Biar ada mindset kita ni,
dia nak buat apa. That's why benda ni dia kena start daripada daily lah, of course lah. Saya buka. Okay. Daripada daily sebelum ni. Okay, sekejap ni psikologi dia lah. Saya faham. Mana jauhnya? Tak cuba tengok Jadi dulu ni tak? Alamak. Okey, kita ambil contoh sini lah. Cikgu buat tu betul dah secara tu, maksudnya kita ambil bawah ni ni. Tak. Sebenarnya benda tu betul dah, semua tu level-level tu dia akan pergi. Cuma sekarang ni kita nak dari segi bila kita trading, okey. Okay, contoh kita ambil level Fibon ni. Memang betul dia kaki line ni, betul. So, bila dia tembus line ni, memang clear dia akan turun. Lepas tu, bila kita daily, kita katalah, okey. Cara saya sekarang ni lah, saya duduk kaji, saya duduk tu kan. Saya akan ambil candle yang sebelum terjadinya candle, sebelum market buka, kita tengok siap-siap. Level-level mana perlu kita kena aware. Contohnya sini lah. Jadi kita kena tahu ni. Sebab tu saya masih mencari jawapan lah kenapa 214 tu saya tak ada. Mungkin Cikgu Yi ada idea? Ada ni? Cikgu Yi dia je tu. Cikgu Yi ada idea tak? Sebab saya masih tak apalah, insya-Allah kalau ada idea ada tu saya akan ni lah. Sebab macam Nas 18 apa semua tu kita tahu. Because of what dia di situ. Cuma pada saya mungkin saya lebih orang kata apa? Saya boleh relate dengan konsep nombor 1 saya tadilah. Because of buyer seller tadilah. Betul aku? Yalah. Boleh. Pada saya lah, sebab because of di sini ni dia ada level 80% 90% ni. Kita andaikan begitu, betul tak? Ni level 80%, 80% lah kita kata daripada keseluruhan candle ni 80%. So, maksudnya bila esok market nak buka, kita nak tengok buyer ke seller yang kuat. Jadi kita kena ukur lah level mana. Kalau dia pergi sampai ke sini, buyer pergi ke sini, so bermakna buyer akan kuat lah. So next tu kita boleh predict lah dia nak jadi apa. Kan? Tapi kalau dia pergi 618, dia 50-50. Kalau kata ditakdirkan lah candle esok ni, tiba-tiba dia jadi warna hijau. Dia tak sebenarnya tu, cuma setakat ni yang saya nampak, saya duk perhati tu, ini yang saya nampak lah. Tapi bukannya kajian saya tak menyeluruh lagi, cuma lebih pada nak sharing malam ni untuk sama-sama kita berfikir. Okay, contohlah, dia duduk gini. Okay? Tak? Dia tutup sini. So dia sebenarnya by right dia dah dia kalau dia mencecah 618 dia masih pada saya masih 50-50 walaupun dia percent line. Dia percent line dia masih boleh ni sebab ni kita kira dari segi psikologi Fibon ni sendirilah. Tapi kalau dia lebih pada 618 tapi dia touch ini ataupun dia pernah touch, maknanya dia punya echo tu pernah touch ini. Maknanya besar kemungkinan untuk dia untuk latung ke atas. Artinya kita kena faham untuk direction dia. Dari segi kekuatan candle tu sendiri dan juga dia untuk kita nak tengok pembetakan candle tu. Jadi tu 3 benda saya cerita tadi tu. Boleh faham tak saya tu? Okey, ataupun faham. bahasa saya tu Okey. Boleh. Boleh. Sebab tu maksudnya kita lepas ni kalau kita cuba kita praktis lah first kali kita kena tarik dekat candle daily yang sebelum tu. Sebab apa? Sebab kita nak tahu level mana yang dia akan orang kata apa? Dia akan pergilah. The next punya direction. Dia nak menuju ke mana adalah dia kena pecah level-level yang dekat candle sebelum tu.
Betul kan? Betul. Dia satu lagi, ni hak cikgu Yi share lah. Sebab tu kita tarik candle by candle. Jadi bila kita tarik candle by candle, jadi tujuan kita nak tengok next esok punya candle tu macam mana pergerakan dia. Ya, betul. Contohlah saya cuba Sifu tarik di satu candle hak last tadi tak apa. Candle hak besar tadi. Ni. Di candle besar tadi. Ni. Tarik dah. Di candle high ke besar ke? Jalan dah ni high dia ke? High dia ni. Okay. Kali ikut cikgu Yi share dengan saya hari tu, saya ingat sekarang ni bila candle tu break dia panggil zone bawah tu, jadi kemungkinan next candle esok dia akan ada sedikit pullback dan dia akan sambung penurunan. Maksudnya kita ambil daripada candle ni. Okey, sebagai contoh, candle tu. Kalau yang ni tarik candle ni kan. Okey, ni kita tarik dah. Okey, kita tarik dah. So esok. Jadi dalam kita punya kepala kita, jangkaan kita esok dia akan ada sedikit pullback sebelum dia sambung penurunan. Betul. Sebab bila sebelum dia turun, biasa dia sedikit dia akan ada pullback. Tapi candle yang semasa ni mesti keluh di bawah. Kalau tidak keluh di bawah, kemungkinan esok next candle tu dia boleh naik atas. Okey, sebab tu, ini saya punya ni kajian Saya punya dia first kali candle isialah candle ni sendiri. Okey, yang kedua, kita kena melihat structure asal. Structure asal dia kalau kita tengok sini ada IB. Okey. So, since dia dah ada IB kat sini, saya kita tengok level IB ni. Okey. So, nampak tak dia latung kat area sini? So, this one dia pecah area sini. So, bila dia pecah sahaja sini, jadi esok dekat mana agak-agak lantunan untuk dia meneruskan penurunan. Sebab sini kita tahu dah ni pecah dah ni. Area ni. So, pada saya dia akan ada dua area yang dia boleh lantun. Dekat mana? Sebab sekarang ni kita dah faham dah. Dari segi nombor satu ni, supply and demand. So, sekarang ni yang menang adalah of course lah seller lah. Seller lah sebab dia warna merah. Tapi nak ceritanya seller dah menang. Tapi agak-agak seller boleh meneruskan tak esok. Saya kata menentukan supply and demand nombor satu, siapa pressure. Asalnya dia duduk dalam ni. Dia duduk ni tak tahu lagi ni. Seller suruh puh ni. Sebab dia merah semua kita tahulah. Okey. Dia kemenangan kepada seller bila dia pecah saja area ni. Betul kan? Okey. Candle hijau. Tarik di candle hijau tu kan? Tarik di candle hijau tu kan? Fibo sebelah kiri tu. Okey, perasan kau tak? Candle tu tak kelus pun atas pada zone tu. Itu jaket kita esok. Next candle tu dia akan ada sedikit harga naik untuk test untuk level atas tu. Lepas tu dia akan buat penurunan. Ni level. Cuba tanda, cuba annotate. Mana tu? Inilah candle saya pakai handset ni. Candle hijau Sifu tarik tadi tu. Okey. Pasal candle tu tak kelus atas zone tu. Atas zone. Tu atas tu. Ya. Kan. Jadi maksudnya dia tak sampai level 80% tu. 80 lebih tu lah. Kalau kita balik tu dia jadi sebab tengah naik kan dia jadi 886 kan. Jadi tak keluh atas tu. Jadi kalau ikut cikgu Yi share dengan saya ni, kalau dia strong nak naik, dia mesti kelus atas pada level tu. Mungkin sebab tu saya tak tahu, kena tanya cikgu Yi. Dia kena kelus atas tu. Nanti baru esoknya next candle kemungkinan dia akan ada retest bawah sikit level-level mana untuk dia sambung kenaikan. Jadi betul. Okey, betul. Jadi next candle bila siap candle tu kita dah tahu dah itu IB dia tak ada masalah tu kan. Jadi kita boleh pakai lagi lah candle tu untuk tengok next candle seterusnya. Tapi kalau kita nak jangkaan kita next candle katakanlah tarik pula di candle merah selepas dia siap tu. Nah, untuk esok kita boleh tarik pula di candle. Minta tolong Fu tarik candle merah tu. Selepas candle hijau tu ada candle merah besar lagi. Betul. Sebab dia kata dia boleh candle by candle. Tak cuma kita sekarang ni kita nak cerita
Itu candle by candle kita clear. Sebab candle kita akan ulas sini sikit lagi. Okey, macam ni. Okay, zoom di sini kita ada zoom tadi tu. Nah, itu kalau kita nak lagi besar, of course lah kita akan ambil zoom lah. Kan? Okay, kita ambil zoom. Cuma sekarang ni kita berada katalah sekarang ni kita 1 September, esoknya 2 September. Hari jadi setelah pula kena jadi. Right? Katanya esoknya 2 September. So sekarang ni kita ambil di sini sajalah. Dari segi zoom kita clear lah. Memang dia clear ke bawah. Sebab apa? Sebab ni IB ni sendiri dia tak pergi pun area 80% 90% ni. Ya, setuju. Kan. So Betul, kalau hebat. sebenarnya kalau kita tarik Fibo normal dia pergi 918 tu. Saya jangkakan. Oh dia kena balik. Sorry. Dia kena reverse. Betul dia boleh lah. Saya tarik balik. Ataupun 7 dia pergi area betul lah dia close nampak 918. Nampak tak? That's why saya kata tadi. Dia hak ni saya mencari jawapan tapi hak ni of course lah kita semua tahu golden ratio. So bila dia pergi kawasan golden ratio of course ini pullback ni. Pullback dia akan mencari golden ratio. Itu standard punya Fibo. Dia semua berkait. Faham tak? Benda ni agak teknikal sikit lah. Dia kena berfikir sikit. Tapi insya-Allah dia boleh kalau kita praktik kita akan faham lah apa pengamal Fibo. Okay? Ni kalau kita nak kait dengan zone tadi tu tanpa kita tarik Fibo pun kita boleh agak dia pergi ni dia market structure-nya dari segi market structure-nya adalah dia buat rebound dekat 618. Yes. 618 dia rebound. Dia pusing. Clearly. Kan? Cuma kita itu cikgu saya dah petik tu so kita ni sikitlah. So kalau kita nak kait sekarang ni kita berada pada 1 bulan kita nak pergi pada 2 bulan So sebelum market buka kita dah tahu lah level-level yang dia perlu pullback. So mana dia perlu pullback adalah pada saya level ni dan juga level ni kita kena fokus. Okay? Sebab ni standard punya Fibo. Kan? Kalau dia bermain di sini bermakna kemungkinan besar untuk dia sideways dulu. Sebab dia akan kumpul momentum untuk dia sebab dia nak cukupkan supply sebelum dia teruskan penurunan. Boleh faham tak? Okey. Boleh situ kita nak kait dengan benda dah belajar cuma kita nak ulas lebih sikitlah. Alright. So betul lah kalau kita tengok dia betul-betul pusing kat sini. So bila dia touch kat sini sebenarnya kita dah boleh mengambil satu peluang lah untuk kita short kat sini. Tak? Dan dia pergi pun memang ngam-ngam lah. Betul kan? Dia pergi ngam-ngam dekat kita punya target 42. Boleh ni lah agak-agak. Boleh. Sebab di sini dia bila berlakunya IB, itu saya kata bila berlakunya IB ni satu kita kata peluang sebenarnya. Satu peluang untuk kita mencari arah lah. Sebenarnya dia pergi tengah-tengah lah. Di sini pun ada TP1 untuk IB tu sendiri. Cuma TP1 dia 68, jauh juga tu. Dia different tu. Sebab ini kita kira daily. Tapi asas dia kalau kita pergi time frame yang kecil pun beginilah. Kan? Asas dia. Okay. Lepas tu kita esoknya kalau kita tengok dari segi kita tarik ni pula, saya abut dia. Okay. Dia buka kat sini, dia tutup kat sini. So, esok dia tak ada satu orang kata apa? Petunjuk kita adalah candle ni lah. Candle sendiri dia dah pecah dah, betul tak? Tapi untuk esoknya macam mana kita nak tentukan cikgu? Untuk 3 hari bulan pula. 3 hari bulan 2 3 4 5 Isnin. Okey, kita delete dulu Fibo ni. Fibo ni delete dulu. Okey. Baik. Cikgu saya. Ada.
untuk esoknya. Okey, kalau saya disebabkan candle ni dia tak close lagi bawah dia tak close bawah apa ni level zone bawah tu. Dia tak break lah level zone bawah tu. JKS saya dia akan naik lagi. Ni, Maksudnya next candle ni dia akan ada pullback sikit. Mungkin dia pergi balik apa tu Fibonacci 108 dia lah. di sini. Sikit sebelum dia sambung penurunan. Dia ke sini Ha. Of course lah, sebab sini dia tak ada satu direction yang clear. Betul tak? Macam tadi dia ada satu direction yang clear sebab dia pecah level IB ni. Jadi kita tahu possibility untuk dia turun tu memang dia pun marubuzu ni. Kuat lah. Dan sebenarnya kalau kita dari segi Fibo kita tarik di sini ke sini ni dia dah sapa tipis 1. So sebenarnya bila sapa saja tipis 1 dia perlu mencari arah yang baru. Betul ya gue? Betul tu. Setuju. Jadi arah baru ni kita kena pada kalau saya melihat ni lah daripada atas ni ke sini. Maksudnya Fibo biasa dia boleh tak tendang ke 618 balik ataupun dia nak teruskan penurunan. So kalau nak teruskan penurunan kita kena ambil kira level ni lah. Betul kan? Dua level ni kalau salah betul kan cikgu? Sambil-sambil kita ni. Setuju. Dia kena bergantung pada dua level ni pula. Level mana dia akan cari untuk dia sama ada dia nak teruskan ataupun dia nak reverse. So sebab dia dah buat lower low, lower high dan juga new lower low. So adakah lower low akan berakhir di sini ataupun akan buat lower low baru terus penurunan? Kita melihat. Clear? So bermakna dia masih mencari arah tapi buyer masih pegang ni lah. Jadi IB balik sini. So kita boleh pakai lagi Fibo ni. Settle masalah. Tarik Fibo lagi. Tarik Fibo lagi. So sebenarnya okey. Bila dia pecah sini, so kita untuk menentukan TP ni kita kena tarik Fibo ni betul tak? Candle. Setuju. Kita akan tarik tu lah. So magic dia adalah dia bagi neutral. Dia test Fibonacci 108 dah. Yes, dia test 108 dia juga. Alamak. Boleh nampak ke? Nampak. Apa nampak? Tak orang lain dia. Boleh. Nak bagi clear ni supaya semua kita ni antara kita ni boleh kaji market bila untuk preparation untuk esok. So by right sekarang ni dia kalau saya masih boleh pakai dua level lah. Satu yang ni untuk kita nak menentukan ni lah. Ni. Sebab dia IB betul tak? Dia tak boleh nak tarik ni. Jadi ni pula. Tapi untuk menentukan TP of course kita kena tarik Fibo semasa. Current Fibo lah. So itulah TP kita. 3800 kan? Nyucur sikit tu biasalah. Mana ada tepak-tepak. Tapi berapa tik tu? Banyak jugalah. Betul ya kita? Konsepnya? Setuju. Right. So now settle samalah situasi dia dengan sini. Itulah continuation dia akan berteruslah begitu sampai Abang Jamil Push. angkat. Angkat. Alright, boleh tak? Jadi boleh bersetuju tak dengan saya punya summary ni? Alright. Kita nak mengukur kekuatan buyer dengan seller. Okey, ini untuk daily So, okey. Saya padamkan tu dulu. Kita pergi ke kita replay balik ni. Alright, kita tengok perjalanan. Tadi kita nampak dah. Okey, kita tarik Fibo hak kecil ni. Okey.
hari Isnin kita tengok kepada time frame kecil. Kita trade berapa minit? 5 minit. You see? Boleh faham macam mana penggunaan FIBO ni? Faham. So ni yang daily lah, area daily ni kita kena pasti supaya dia buka sini kan, 5 dia buka bawah kan. Buka bawah. Ni 2, mana 5 ni 5 September dia buka di sini. Di sini. Mana? Nah tu. Okey, betul. Okay, right. Di sini. So di sini level-level ni kita untuk daily kita kena tahulah, of course lah. Kita kena tahu. Baik. Oh, next candle dia pergi ke sini tak? So. Kan? Cikgu saya? Betul. So dia buka kat sini. Dia sebenarnya untuk 5 minit sendiri pun kita boleh gerak ni. Tapi kalau kita pakai daily sekalipun Sekejap. Confuse kejap ni. Kejap. Confuse tak? Cuba 5 minit tarik candle dia. Tu je lah. Apa dia? Tarik candle 5 minit pula lah. Tak. Sebenarnya candle ni ini FIBO untuk 5 hari bulan. Betul? Sekarang ni kita nak tengok 6 hari bulan apa jadi. Baru betul. 6. Ni kita dah tarik awal ni kan. So kita melihat perjalanan dia supaya kita faham bila trading. Ni pukul 2.30. 6. Sekejap. 5 hari bulan candle dia macam mana? Candle kecil tu lah. Okey. Kalau kita tarik FIBO untuk candle ni bila pergi time frame kecil jadi pening. 6 5. Mudah je kita buat gini yang berusaha. Marking line aja lah. Nampak tak FIBO dia? Mana FIBO? Apa FIBO dia? Kita nak melihat, okey. Bila dia turun ke bawah, sebenarnya kita kena pusinglah FIBO ni. Dia jangan salah ni Dia turun ke bawah, kita kena reverse. Right. So dia lantun dekat 382. 382 is memang strong lah untuk dia turun lagi. Tu basic FIBO Basic FIBO untuk daily. So memang dia pergi situ, dia turun. Kita nak melihat lama juga dia main area situ ke. Nanti cikgu tambah Selesai? Sambil. Sikit lagi 7 bulan. Dia bulan habis baru malam. Yalah. Maknanya inilah TP kita lah. Kan? Cuma lantunan dia adalah dia mencari area 38. Okay, cikgu saya. Ada nak tambah dulu? Sulung. Selesai? Ya. Ada nak tambah apa-apa? Kalau saya, bila kita contoh di daily tadi tu, sebelum kita tarik tadi di candle 5 hari bulan tak?
Sebelum candle, sebelum open market tu, saya akan makin dululah area support tu lah. Okey, betul. Mana kita makin siap. Kita makin siap-siap. Okey. Lepas tu kita tengoklah dia punya reaction dengan area-area fibo tu tadi. Okey, betul. Jadi bila dia open market tu, kalau kita pakai 5 minit, kita buka di 5 minit kan? Jadi bila kita buka di 5 minit tu, kalau kita tengok candle sendiri pun dia get down pun, dia get down bawah pada apa tu? Di inilah. Zone tu lah. Jadi kalau saya masa tu, saya lebih kepada macam biasa lah. Kalau break support tu kan, kita nampak lebih pada sell lah. Screen share betul tak saya screen share betul ni? Betul. Betul. Sekejap. Okey. 5 minit tu kan. Jadi esok kan sebelum kejadian tu kita makin siap-siap. Jadi kita tunggulah pagi esok sama dia get up atau get down. Tapi kalau dia main dalam range tu juga antara support dengan resistance tu, tu mungkin si Puyo boleh bagi idea lah. Tempat-tempat entry kita sesuai. Okey. Mungkin Dia macam ni lah. Pada saya lah. Ni kita kira direction by daily lah. So daily kita macam kita tadi kita dah nampak by daily dia apa? Ya. Kita pergi daily balik kejap. Allah banyaklah pula. Nak buat. Daily tadi ni 6 bulan tak? 5 bulan tadi kan dia IB. Betul? Satu dengan dua, dua dengan 5 bulan tu adalah IB. So IB of course kita nak tahu level mana dia akan pecah untuk dia meneruskan penurunan. Jadi bila kita tengok pada 6 hari bulan dia get down. So bila get down saja dia bermain dalam zone ni, automatik dalam kepala kita trigger dia akan teruskan penurunan. Itu yang kita nak sampaikan. Kita nak highlight. Boleh tak? Sebab kita sekarang ni untuk menentukan TP apa semua ni, kita boleh pakai daily ataupun kita pergi kepada time frame yang kita trade itu sendirilah. Betul tak? Betul. Jadi sekarang ni yang kita nak fokus, kita nak tekankan adalah direction. Okay, market direction untuk daily. So untuk daily dia nak pergi ke bawah ataupun ke atas. Itu yang kita nak tekankan. Okay, kalau kata ditakdirkan dia buka di dalam area sini, that mean dia akan berlakunya sideways. Because dia tak boleh pecahkan zone mana-mana zone buyer ataupun seller daily. So tak ada jelas, tak ada clear buying ataupun selling pressure. Boleh setuju tak? Itu asas yang kita nak tahu. So sebab tu kita buat by daily menggunakan Fibo ni, kita dah tanda level-level ni. So kita level ni kita dah boleh padam. Dah boleh padam sebenarnya. Ataupun kita letak TP lah satu lagi tadi. TP tu kita kena mark jugalah untuk kita nak sebagai guideline kita lah untuk kita nak reference kita. Okey, kita delete dulu. Okey, so untuk next punya apa tu untuk scalping, okey, lebih tepat kita scalping, kita mengikut time frame yang kita guna. Kita melihat permulaan candle tu sendiri untuk menentukan arah tuju dia. Pada saya lah, betul? Saya setuju tu. Sebab tu saya bila dia open tu, kalau kita guna seminit 2 atau 3 minit bergantung pada kita lah. Tarik pada candle open tu lah. Betul. Sebab tu saya kata tu bila dia sideways itu adalah rezeki kita. Sebab kita jangan anggap sideways itu adalah musuh kita because of apa? Bila berlakunya sideways dia tengah buat consolidate. Dia tengah mencari arah. Betul? So, kalau kita tengok pada peristiwa pada 6 bulan ni, okey, pagi ni 3 minit saya ambil 3 minit contoh, tak apalah. 4 minit pun. Pagi
sebenarnya bila complete saja candle 3 minit tu kita dah boleh tarik dah untuk short term. Hmm. Untuk short term kita dah tarik dah. Pada saya kalau kita dah tarik kat 3 minit, kita boleh pergi je time frame kecil. Sebab kita dah ada level. Kita dah ada level. So level-level tu lah nanti kita akan guna lah. Cuma kebetulan hari tu dia terus pergi ke TP. So agak kata apa? Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada apa? Level ni sebenarnya dia tetap mencari area sini lah. Okay? Okay. So sepatutnya kita boleh mengambil kesempatan lah di situ sebenarnya. Tak. Sebab kita tengok sini dia level sini betul kan kalau salah aku salah? Kalau saya kita kena dia buat sebatang sebagai reference candle. This one kita panggil reference candle lah. Okay? Kita tarik ni 3 minit tadi ni. Betul aku? Sebab 1, 2, 3 dia akan jadi sini. Sebenarnya ni hak best dia. Seminit dengan 3 minit adalah dia punya tu sama itu. Dia punya Fibo yang sama. Betul tak? Betul. Fibo yang sama sebab apa? Sebab dia bermain dalam range yang sama. Dalam range ni. Itu best dia kalau berlaku gini. Itu memang rezeki lah. Kalau saya rezeki. Saya duk perhati. Okay, so bila dia masuk area support, ni area support kita, automatically insyaAllah kita boleh ambil position buy lah. Ataupun kalau takut, dia ada pusing dulu. So, dia pusing dengan marubuzu. So, di sinilah pada saya. Dan next candle tu kita boleh ambil. Cuma risk dia, of course lah, risk dia akan jadi sedikit tinggi lah. Betul. Sebab ni confirmation, di sini dia akan jadi sedikit tinggi. Untuk kita nak entry lah. Dia sebenarnya benda ni dia repeating. Sampai di sini pun dia sama. Jenuh lah kalau kita nak tarik Fibo semua. Sebab tu saya share dalam masa live tu, saya kata kalau boleh kita berfikir dengan otak kita je. The same thing sebenarnya. Dia nak teruskan kenaikan, dia pull back pun area sini. Boleh faham tak konsep dia? Orang lain. Jadi kalau dia pergi area sini, ini confirmation. Ini confirmation candle. Okay. Area yang kita perlu tadak adalah area sini. Zone atas Yes, zone atas kepada candle ni. Jadi tak perlulah tarik candle. Tu saya nak tu kita faham konsep, kita kena trigger dalam otak kita lebih kurang lah kita ambil mana level 80% 90% dia. So level dia lebih kurang ni harga 83. Kita tak dah lah. Mana-mana area dia pergi tu dia main nyanyi itulah level dia. Sebab dia akan berhenti, biasanya dia akan bermain-main kat level tu. Betul tak aku? Betul. Jadi kita boleh ambil risk. Okay, makna cut loss kita kalau nak orang kata apa? Nak apa ni orang kata? Tak nak ambil risk tinggi, separuh candle. So kita boleh predict dalam 6 tick tu kita boleh cut loss lah. Ataupun yang sebenar-benarnya cut loss kita adalah candle itself lah. Okay. Inilah. So risk kita adalah lebih kurang 12 tick. Sebab dia tak boleh tembus candle ni. Kalau dia tembus candle ni, of course lah dia tak akan naik lah. Besar kemungkinan untuk dia sideways. Okay, so lagi saya kadang-kadang saya follow candle. Alright. Okay, follow candle ni maksud kata bawah tu kita dah marking low dia kan. Lepas tu yang high tadi tu bila candle tu buat confirmation, saya letak dekat candle close tu. High dia. Alright, ni. Yang ni. Ni. Confirmation saya ambil, okay. Saya ambil Fibo paling atas sekali tu, marking tadi tu. Okay. Fibo kosong tu kosong tu saya letak atas candle close tu. Okay, faham. Kita park and jog di situ. Candle hijau hot mula-mula dia buat confirmation. Sorry. Okay. Situ nampak label dia. Tak, betul lah cikgu. Hot tu saya cuba sampaikan saat ni. Supaya kita cepat, tidak tarik Fibo banyak kali. Kita kena tarik Fibo dalam kepala. Itu saya cuba masukkan tadi. Faham tak? Level mana dia akan pergi. So kita tahu dah level ni adalah 80%, 90%. Ataupun kita 85% lah mudah.
Saya Hmm. tak tahu berapa persen yang tepat, kita anggarkan 85%. So, Anggarkan 80%. kita just, yes, kita just trigger dalam kepala kita bahawa Bunyi di sinilah. lobak. Oh dia. Siapa tu? Okey, okey. Okay. Hmm. Siapa musuh? So Sebab area sini lah dia akan dia akan pull back. Hmm. Sebab Sebab apa? kalau Okay. kita tengok target price dia pun pada Fibo juga dia pergi. Exactly. Hmm. Tapi sebab tu kata tak ada, kita duduk sini dah, kita tak dedah aku. Kadang-kadang kita tak dedah. Hmm. Nak tarik banyak kali. So just tarik dalam kepala. Hmm. Okay, once dia rebound sahaja di support, kita tahu dah. Okay, kalau berani bila ambil di support ni lah. Of course lah. Kan? Sebab risk lagi kecil lah sebenarnya. Risk kat sini. Risk kita lagi kecil. Alright. So pada saya lah, bila dia get down terlalu jauh, okay, of course, sebab tu kita ada daily ni tak? So kurang-kurangnya dia akan masuk dalam daily balik. Dalam zone daily. Okay tak aku? Basically memang dia pergi dalam zone daily. Ini sebab time frame kecil. Cuba kalau kita pergi ke time frame besar. Oh, mana lah? Mana? Baik, ni 5 pagi. Mana aku? Tarik satu line dulu lah. Senang. Ni ya, sini ya. Sebab apa jadi replay apa sini? Dia sebenarnya dia masuk dalam zoom. Walaupun dia pergi sini ni untuk cukupkan TP yang ni lah. Dia nak respect kepada candle opening tu. Kan? Sebenarnya dia berada di dalam daily punya zone. So, dia dah jadi penganalisis kita dah. Okey tu. Right? Betul tak? Dia menjadi, dia bermain di dalam daily punya zone. So, kena tanda zone punya daily. Lepas tu, time frame kat kita trade itu sendiri. Ini kebetulan seminit dengan 3 minit, dia ngam-ngam, dia sama. Nah, rezeki lah. Itu saya suka tu. Bila dia jadi IB tu, memang saya suka. Memang memudahkan kerja kita. So, mana area dia pecah, di situlah dia akan tuju. Simple lah. Betul kan? Jadi SOP kita first tengok daily, kita kaji daily, kenali zone dekat daily, kenali zone supply and demand dia, area mana, betul kan? Dan juga kata 8 lah kita kena tengok. Then the second thing yang kita kena tengok adalah dekat time frame yang kita trade itu sendiri. So better kalaulah dia jadi IB tu, macam saya selalu sebut IB tu, sebab saya perhati bila dia buat IB saja, itulah satu peluang. Sebab kalau dia laju ya, dia mau tak, kita pun tak nak fikir. Tak ada. Jadi bila dia start saja buat IB, that means kita sempat berfikir mana arah dia nak buat. Mana arah dia akan tuju. Betul Okey. Okey, ada apa-apa setakat ni yang keliru ke ataupun tak faham ke penggunaan Fibo ni, ataupun ada idea lagi nak penambah baikkan, nak tambah, sebab ni kita sama-sama nak orang kata apa? Bersiasat. Okey. Kita nak analyse konsep Fibo yang cikgu saya guna ni. Bagi nama cikgu saya mudah nak sebut Fibo apa ni? Kita pun Fibo bangkit dah. Beres. Boleh. Boleh, tak ada apa. Boleh nama grup kita Fibo bangkit lah. Right. Ada tak orang lain? Sebelum kita nak habiskan kita punya rakaman ni. Nak tutup rakaman kita. Kita tak nak panjang sangat nanti rakaman ni. Ada tak soalan-soalan lain ataupun idea-idea lain ataupun penambahbaikan
Cikgu Yi kita, Cikgu Sabri kita. Cikgu. Oh, dengar je. Tak ada idea lain ke untuk nak ni? Ada tu. Ada. Dari segi konsep tu supaya kita mudah kita bila trading Jadi yalah cikgu saya tak selalu bersama kita live kadang-kadang. Jadi benda ni kalau kita boleh bersetuju dengan apa yang kita cerita ni, so kita insya-Allah lah kita boleh analisis secara mungkinlah membantu untuk lebih tepatlah trading kita. Kan benda ni tak ada kata 100% tepat, mana ada teknik yang lepas tepat. At least saya dah memahami psikologi Fibo ni. Kan? So dia buat tu tujuan dia tu kita tahu dah. Okey, kita nak uji, nak kaji kekuatan buyer, kekuatan seller, area-area yang buyer perlu pergi, seller perlu pergi yang dia boleh menang. Kan? Jadi kita akan membantu kita buat keputusan bila kita nak masuk, kita nak entry, kita tahu dah dalam kepala kita. Okey, dia pergi level ni, dia pecah level ni, of course buyer menang. So macam-macam mana pun aku kena entry long. Kalau dia pecah area sini, dia short. Betul? Betul. Okay. Dia maksudnya dalam kepala kita, kita kena smart. Teguh dalam kepala kita, sekarang musim short, bukan musim long. Kalau dia IB, dia bermain dalam area-area sini. Kan? Macam contoh kat sini ni. Okay. Bila dia bermain dalam area-area sini, sebenarnya kita boleh pergi kepada sekecil-kecil candle sebenarnya. Ini pun IB. Nampak tak? So, dia kena lepas area sini pula. Kena lepas ni candle ni tu. Baru dia boleh meneruskan perjalanan dia ke atas atau ke bawah. So, sebenarnya ini seperti scalping. Kita boleh pergi pada sekecil-kecil candle. Bila dia pecah area sini contohnya, right? So, besar kemungkinan untuk dia teruskan. Sebenarnya kita dah boleh alert awal ataupun kita boleh signal awal direction melalui IB di dalam IB. Maksudnya dia dah buat ni, dia buat consolidate sini, minor consolidate kat sini. So, kalau kata dia pecah area sini, dia akan pergi ke sekejap tengok dia bermain. Okey, dia pecah atas tu. Dia pecah area sini tapi dia tak pecah area ni tak. Ni oleh 5 minit. Tapi kalau kita pergi kepada 9 minit, of course lah dia ada sedikit peluang kat situ. Ini sebab kita play dekat 5 minit lah. Basically dia masih apa? Oh dia pergi kat sini. Oh ni dah petang. Tak ada. Tak ada. Tapi dia masuk balik dalam ni lah sebenarnya, dalam sarang yang candle buka. Candle pagi ni. Allah. Begitulah orang kata macam mana kita nak guna Fibo tu lah. Betul saya? Betul. Mungkin macam saya selain daripada kita tarik hak daily tu, lepas tu sebab kita nak scalping kita cari time frame. Macam saya pakai 1, 2 atau 3 ya, maksimum lah. Maksudnya time frame 3 minit lah paling besar. Jadi kalau ada, sebab tadi kalau macam ada IP, maksudnya kita boleh guna tu sebagai kita punya ni lah. Bagi saya direction lah. Betul. Jadi kalau dia tak pecah area atas tu, dia akan cari bawah. Dia gini lah. Sebab tu kalau saya sendiri pun sekarang ni saya duduk tengok, saya duduk berhati, saya duduk praktis. Saya buat setiap sesi ni. Setiap session dia tu saya akan buat ni. Okay. Sesi macam contoh ni. So saya melihat dia pergi dah TV1. Perangai dia normally dia pergi TV1, kalau tak pecah TV1 dia akan balik dalam seharian dia. So ni setuju. Dia akan balik dalam seharian dia untuk mencari arah baru. So bila dia masuk dalam seharian dia ni, kita mempunyai pilihan lah, sama ada kita nak take away ataupun kita nak gata-gata nak masuk juga, kita kena ambil risk lah. Sebab tu kalau kita ingat market pada 6 bulan ni memang ranging lah, memang tak ada satu arah lah yang clear. Sebenarnya arah tu dah ditentukan oleh Fibo tu dah menunjukkan sebenarnya.
Bila dia masuk balik dalam sarang, cuba tengok dia pergi kat 618, so dia bermain dalam ni. Jadi petang tu dia gap up. Bila dia gap up saja, kita boleh consider untuk ambil arah, cari arah baru. Ya kan? Sebab kalau kita tengok, dia tak, dia pecah sini, dia pergi area ni juga, dia pun tu bergerak menuju ke siapa TP berapa ni? Siapa TP2 ke? Ngam. Beres siapa TP2 tu. Okey, dia Fibo ni kan. Setiap time frame dia akan berbeza-beza lah TP. That's why kita hanya kena ikut apa time frame kita. Kan? Ada setengah kita jangan ni sebab kalau kita tarik di 3 minit, of course dia akan lain. Betul tak? Kita tarik di seminit, dia akan lain. Sebab tu seminit, kita TP seminit lah. Kalau dia lebih tu, kita untuk time frame lagi besar. Time frame lagi besar. Kita kena fikir gitu. Jangan kita kata, saya tak tepat lah, kata tepat. Tak ada siapa tepat. Sebab apa? Setiap orang terik di time frame berbeza-beza. Time frame berbeza. Betul tak? Cuma kekuatan di sini saya tengok, lepas tu kita kena tengok juga. Kita kena kira dengan kepala kita. Okey, macam saya ke Okey, kalau sini kita tarik adalah untuk seminit. Tapi bila dia berlaku gini, 3 batai, so saya tengok 3 minit. Nampak? Alih tu ke 3 minit. Sebab 3 batai candle. Kita tengok 5 minit masuk ke dalam ni. Bermakna 3 minit ni valid untuk 5 minit dan juga untuk 10 minit. Boleh faham tak? Faham. Sebab candle selepas tu kat dalam. Ya, semua kat dalam. Jadi sebenarnya itulah yang kuat. Kalau macam tu, baik kita tarik 1 minit, bila sampai 3 minit, tarik terus ke atas 3 minit. 3 candle. Yes. Itu yang saya nak sampaikan. So, seminit, kadang-kadang kita tak sempat sebab kita tarik kita seminit. Nampak? Tak ni. Tak masuk dan. minit kedua. Tak dan. Kan? Jadi, direction kita untuk seminit tu, kalau kita sempat tarik, kalau kata dia main slow, sempatlah kita tahu. Tapi TP kita apa? Dekat je lah. Seminit Yalah. Kan? Seminit boleh. Kalau dia bermain dalam range ni, dia menjadi IB. Kalau dia menjadi IB, kita boleh guna seminit. Sebab apa? Of course, 2 minit dengan 3 minit akan guna Fibo yang sama. Tapi bila dia buat kenaikan gini, kita pun pergi ke 3 minit ataupun 2 minit dulu. Senang macam ni. Macam cikgu saya kata, dia buat zone. So ni zone lah. Structure. So kalau kita tengok di sini, sampai ke minit ke 46. Bermakna setengah jam 46. 15 minit pun masih pakai Fibo yang sama. Betul. Jadi itu lagi best pada kita. Jadi bila keadaan macam tu, lagi mudah kita buat keputusan. So, kita tunggu saja confirmation. Arah mana dia nak pergi. Okey. Faham tak? Faham. Secara basicnya. Okay? Buang indie semua. Jadi selagi indie pada saya gini saya nak kait juga dengan indie. Okey. Macam cikgu saya dia guna following. Pada saya lah untuk kita nak selamat lah untuk selamat. Kita tahu dah level-level mana. So pastikan dia duduk bawah ni lah untuk kita entry. Itu satu indie yang saya sarankan lah kita pakai. Macam kena jugalah. Dah at least kita nak masuk selamat lah. Yalah. Kan kita nak masuk selamat. So sebab okey. Betul dia dah pecah ni. Betul ke dia pecah tak nak masuk balik? Kalau dia masuk balik macam mana? Jadi yang memberi kekuatan pada kita adalah following ni. Sebab following ni adalah average true range ATR. Right? ATR dia kira average lah. So kalau kata dia tak follow masuk, bermakna dia memang nak turun. So kat mana kita ambil, tunggu dia pecah. Boleh faham? So entry kita adalah di sini. Because apa? Reason dia sebab dia pecah area support kita ataupun dia jadi RBS lah kan. Dia jadi RBS lah. Right, betul tak? Benda ni memang dia macam tu. Dia akan psikologi. So dua pilihan entry kita sama ada di sini ataupun di sini. Tapi untuk selamat pada saya di sinilah. Betul kan?
Ada confirmation. Di sini nanti kalau dia ambil lah katalah 95, you tak stop loss 5, confirm kena. Kalau di sini, kalau dia dah confirm, dia dah pecah tu, kadang-kadang dia janganlah nak balik sebab dia dah 2 kali buat. Kan? Jadi kita boleh set stop loss kita 6, okey lah. Atas pada level tu. Sepossible kata lah, kita bukan cerita nak masuk paling tinggi. Betul, paling cepat. Bukan paling cepat. Kita nak cari confirmation. Paling selamat. Kita nak paling selamat. Yes. Paling selamat. Jadi kita tunggulah confirmation. Memang kita boleh gunalah trend following. Betul. Sebab ini untuk kita guide kita lah. Sebenarnya kita dah ada 2 entry. Di sini kita dah boleh entry ni. Sebab apa? Pada saya, kita dapat seperti ngamas seperti. Sebab trend following ni berada di bawah support. Ya. Bila berada di bawah support tu, secara psikologinya, insya-Allah. Kan? Maksudnya kalau nak masuk sell kali kedua pun, walaupun dia break atas, kita tunggu dia break bawah dulu. Daripada trend following ni. Yes. Better kita menunggu di bawah trend following lah. Pada saya lagi selamat sebab dia dah kira average lebih selamat lah pada saya. Ni trend following berapa? 22 ke 32? 32 standard. 32, okey. Standard je 2 kan? 32 lah. Try lah. 32. Kalau 42 saya rasa macam saya suka 32 lah. Tu bulan pada waktu. Saya suka 32. Okay. Sebab saya memang saya entry dekat 32. Itu satu idea daripada Cikgu Ustaz dan saya bersetuju lah sebab trend follow itu memang favourite saya. Kan? Itu memang favourite saya lah. Setiap kali ni. Okey, boleh Boleh. Okey. Satu lagi yang kita kena faham pasal FIBO ni adalah zone buyer dengan zone seller. Itu yang kita kena faham. Right? So dalam kes yang ni kita tengok pada 6 bulan ni, kita sambung tadi punya cerita 6 bulan ni. Okey, arah tuju dia tu sebenarnya kita boleh kenal pasti melalui kedudukan candle istilah. Kedudukan candle, pergerakan candle tu dalam dia candle kan bergerak dalam structure merah atas. Okey. Sorry. Nanti kita tukar color. Okey, ni merah atas. Hijau bawah. Di sini hijau. Okey, hijau. Right. Okey, ini FIBO tadi ni. Level 50 ni adalah pemisah antara buyer dengan seller. Okey, ini supply zone, ini demand zone. Right. So bila rejection berlaku pada 618, okey. Kalau kita reverse, sini pun boleh jadi 618 lah. Kalau kita takdirkan dia naik atas, of course, sini akan jadi 618 lah. Okey, pergerakan candle ni katalah bila kita tarik FIBO macam ni, tiba-tiba di sini kita nampak rejection dekat 618. So bias kepada untuk short lah. Bias untuk dia turun. Betul tak? Ya. Kita tengok cubaan kali kedua pun sama. Sebenarnya cubaan kali dua tu adalah dia nak buat market structure kalau you all perasan. Okey, nampak Okey, dia nak market structure. Of course, setiap kali penurunan dia kena buat market structure. Jadi structure yang dia buat ni sebenarnya dalam bentuk trend line. So kita boleh, bila berlakunya structure macam ni, kita dah boleh tarik trend line sebenarnya. So kita tarik trend line, kita tengok trend line ni pecah tak? Kalau dia pecah, kalau dia pecah, dia akan kuat kepada buyer balik untuk pressure untuk menaikkan harga lah ataupun untuk menaikkan chart ni sendiri. So automatically area sini dia akan jadi fragile. Sini dia akan jadi fragile. Area ni 886, 786, 214, 114 ni adalah area support dengan resistance yang kita bincang tadi tu. Okey, di sini adalah penentu arah kepada hala tuju seterusnya market. Tak pergi ke mana. Dia kena pecah area sini. So inilah filter dia. So dia akan filter kat sini. Kalau kata dia, secara market structure-nya pecah sahaja trend line, of course lah dia akan buat structure yang barulah. Jadi possibility untuk dia pecah sini tinggi. Jadi sini kita kena
masukkan dalam kita punya mindset ni, kita set dalam mindset kita bahawa dia pecah area sini, dia masuk zone sini, right? Possibility untuk dia ke atas tu dah tinggi dah. Kalau dia bermain dalam zone sini, bermakna seller menang. Boleh faham Ni zone buyer, ni zone seller. Betul tak? Betul. Zone buyer, zone seller. Okey. Jadi sekarang ni seller tengah menyerang buyer. Dia dah bermain di dalam zone buyer. Jadi memang secara kalau taktik peperangan, of course lah, buyer kalah lah. Sebab seller berjaya masuk dalam kawasan dia, area dia, dapat jajah dia. Jadi logiknya dia akan ke bawah lah. Itu logiknya yang kita kena set dalam kepala kita bila kita trading. Itu kita kena faham di sebalik secara tersiratnya Fibo ni sendiri, arah tuju dia tu. Right? Boleh? Boleh. Ada penambahan? Ada penambahan Cikgu Syah, Cikgu Rina, Imam Zaini, Datin Sri. Tak ada. Sebut Datin Sri laju jawab. Alright. Boleh Zidane? So kalau tak ada apa-apa, kita sekadar itu saja perkongsian kita, insya-Allah. Kita berjumpa lagi. Tak ada soalan Tak ada. Belum ada lagi. Okay, kita berjumpa lagi di next video, insya-Allah. Dengan topik yang lain dari semasa ke semasa, insya-Allah. So kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.